Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saya ucapkan kepada semua. Semoga semua dalam keadaan sihat dan ceria di pagi Isnin yang baik ini. Sebelum kita memulakan sesi webinar kita pada hari ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadrat Tuhan Yang Maha Esa berkat limpahan kasih sayangnya. Kita dapat berkumpul beramai-ramai pada hari ini dalam program webinar yang bertajuk Pematuhan AKAS 1974 berserta implikasi ketidakpastian pada hari ini. Saya ucapkan selamat datang kepada semua, terutamanya kepada tuan-tuan dan puan-puan dan mahasiswa dari UUM dan UTM serta seluruh tetamu kehormat yang sudi meluangkan masa dengan kami untuk mengupas sedikit sebanyak tentang pematuhan AKAS 1974 beserta implikasi ketidakpastian. Untuk pengetahuan semua, program kita pada hari ini adalah dengan kerjasama dari pihak Global Challenges Research Fund GCRF dan Water Security dan Sustainable Development Hub. Yang berbahagia Encik Muhammad Amirul Syafiq bin Khairuddin, penolong pengarah Kawalan Alam Sekitar Johor Bahru yang dikasihi barisan ahli jawatan kuasa pelaksana program serta para peserta sekalian. Terlebih dahulu, saya Siti Nur Aisyah Maisara binti Muhammad Fauzi, moderator anda pada hari ini. Untuk makluman semua peserta, acara webinar Pematuhan AKAS 1974 beserta implikasi ketidakpastian ini diadakan untuk memberikan kesedaran alam sekitar kepada semua masyarakat agar setiap masyarakat di Malaysia ini lebih menjaga dan menghargai alam sekitar ini dengan lebih baik. Untuk pengetahuan semua juga, panel kita yang hebat ini, Encik Muhammad Amirul ini berusia 31 tahun, iaitu dengan usia yang sangat muda. Beliau telah menjadi sebagai seorang penolong pengarah kawalan alam sekitar. Beliau juga berserta sebagai telah berkahwin dan juga merupakan graduan dalam ijazah Sarjana Muda Industri Chemistry di Universiti Malaysia Sabah. Tahap pendidikan dan pencapaian beliau tidak dapat disangkalkan lagi dengan jawatan yang diperoleh sekarang. Okey, mungkin anda semua dah tak sabar untuk mendengarkan apa yang dikongsikan daripada panel kita pada hari ini. Maka untuk sesi webinar kali ini kami bawakan khas kepada anda panel yang cukup hebat dan dikagumi, iaitu Encik Muhammad Amirul Syafiq bin Khairuddin. Dipersilakan Encik Amirul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya ucapkan kepada semua, terima kasih kepada Puan pengacara majlis pada pagi ini seperti yang telah diterangkan oleh Puan pengacara majlis tadilah. Program kita pada pagi ini, kita ada buat webinar lah bersama-sama dan kerjasama dengan GCRF daripada UTM dan juga paculah UUM. Jadi pembentangan saya pada pagi ini insya-Allah saya harap sedikit sebanyak boleh memberi sedikit pengetahuan lah ataupun ilmu berkaitan dengan Jabatan Alam Sekitar itu sendiri, akta kita dan apakah implikasi jika sama ada pihak industri ataupun pihak-pihak berkepentingan tidak patuh pada akta ini, apa implikasinya kepada kita lah, kepada rakyat, kepada masyarakat, kepada flora, fauna, alam semualah. Baik. Jadi tajuk saya pada pagi ini adalah Pematuhan AKAS 1974 beserta implikasi ketidakpatuhan. AKAS ni adalah satu short form lah. Nama panjang dia adalah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974. Jadi betul lah, saya daripada Jabatan Alam Sekitar Negeri Johor. Jadi pagi ni webinar saya ni mungkin sedikit sebanyak akan menyentuh banyak berkaitan dengan negeri Johor lah. Tapi walaupun berkaitan dengan negeri Johor, tapi ia tak jauh beza dengan negeri-negeri lain pun. Dia punya gist dalam webinar pada pagi ni lah. Baik, terlebih dahulu sebelum saya meneruskan webinar saya ini, saya juga ingin mempromosikanlah berkaitan Rakan Alam Sekitar. Rakan Alam Sekitar ni adalah salah satu platform di bawah Jabatan Alam Sekitar lah, yang mana kita mempromosikan berkaitan dengan program-program di bawah Rakan Alam Sekitar untuk SEPA ataupun Communication, Education and Public Awareness lah. Jadi
siapa yang ada dalam webinar kita pada pagi ni, saya mohon dapatlah sama-sama mendaftar, okey. Tiada bayaran lah, penyertaan adalah percuma, okey. Bila tuan-tuan register, puan-puan register, tuan-tuan dan puan-puan akan dapat e-card lah, okey, elektronik card dan juga e-sijil, okey. Pendaftaran adalah percuma, okey. So kalau sempat boleh scan dulu, okey. Scan, lepas tu nanti boleh klik daftar, masukkan maklumat-maklumat yang diperlukan tu lah, okey. Baik. So sebelum saya cerita pasal pencemaran sungai, implikasi ketidakpatuhan semua tu apa akan efek pada sungai kita, saya cerita sedikitlah berkaitan dengan Jabatan Alam Sekitar, okey. Mungkin ramai yang pernah dengar lah, okey, Jabatan Alam Sekitar kan. Tapi apa sebenarnya bidang kuasa atau petugas utama Jabatan Alam Sekitar ni lah pegawai Jabatan Alam Sekitar ni sendiri, okey. Mungkin ramai yang tak tahu, mungkin pernah dengar, lalu keluar kat berita tapi sikit-sikit je kan, okey. Saya akan explain sikit lah. Baik, okey, Jabatan Alam Sekitar, okey. Ni saya go through secara ringkas sajalah, okey. Jadi sejarahnya Jabatan Alam Sekitar ni dia dah bermula semenjak tahun 1975 lagi. Okey, lama dah lah, okey. Kemudian kita ada duduk di bawah beberapa kementerian lah pada masa tu. Okey, pertamanya kita duduk bawah Kementerian Sains, Teknologi dan Alam Sekitar. Okey, kemudian dulu kita bahagian. Kemudian kita dinaik taraf jadi satu jabatan. Kemudian kita duduk di bawah Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar. Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar. Kemudian 2018 kita duduk bawah kementerian lain pula, Kementerian Tenaga, Sains, Teknologi, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim. Ya, kita pun tahulah apa jadi pada 2018 pada masa tu. Kemudian pada 2020 kita duduk bawah Kementerian Alam Sekitar dan Air. Okey. Kementerian Alam Sekitar dan Air. Kemudian 2022, okey, kita duduk bawah Kementerian Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim. Jadi kita pun hari tu 12 bulan 12 ada perubahan kabinet. Jadi sekarang ni Jabatan Alam Sekitar kita duduk di bawah Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Jadi kita dah duduk di bawah beberapa kementerian lah, tetapi masih lagi bidang kuasa tugas Jabatan Alam Sekitar masih samalah, walaupun di mana kementerian kami duduk pun kami akan menjalankan tugas yang telah diamanahkan lah kepada kami. Okey. Jadi setiap mana organisasi jabatan pasti ada visi dan moto tersendirilah. Begitu juga dengan Jabatan Alam Sekitar, okey. Visi kita adalah pemeliharaan alam sekitar untuk kesejahteraan rakyat. Misi kita adalah memastikan pembangunan lestari dalam proses membangunkan negara. Okay. Dan moto kita adalah pemeliharaan alam sekitar, tanggungjawab bersama. Alam sekitar ni adalah tanggungjawab bersama. Bukan sekadar Jabatan Alam Sekitar. Bukan juga sekadar PBT. Maknanya semua orang kena memainkan peranan dan tanggungjawab masing-masing. Kalau kita kat rumah, kan kita pun tak suka kotor-kotor kan, kita pun nak bersih-bersih kan. So ada peranan kita yang kita buat kat rumah tu. Okay, semua orang pun ada peranan dia sendiri. Dan dalam masa yang sama, misi kita memastikan pembangunan lestari ni, nak bagi tahu, nak maksud, kita memang tak boleh mengelakkan pembangunan. Pembangunan itu mesti berjalan, sebab kalau tak membangun, mungkin nanti akan menjejaskan ekonomi negara semua itu. Tapi pembangunan itu mestilah dijalankan secara lestari. Okay? Maknanya apa-apa pencemaran yang berlaku akibat pembangunan itu, mestilah ada satu kawalan yang mana untuk meminimalkan pencemaran itulah. Okay? So, fungsi Jabatan Alam Sekitar, okay, macam saya sebut tadi, kita ada satu akta lah. Okay? So, di bawah akta kita ini ada beberapa peraturan, ada beberapa perintah dan juga ada kaedah, dan juga kita sebenarnya menguatkuasakan bahagian 4 bawah Akta Zon Ekonomi Eksklusif 1984. Okay? Baik, akta, sedikitlah berkaitan akta. Okay. So, kita kena faham pencemaran ni ada banyak jenis. Okay. So, ada beberapa jenis pencemaran. Antaranya adalah pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran marin, pencemaran tanah dan juga dari segi buangan terjadual. Okay. Jadi, hari ini saya akan explain sikit lah berkaitan dengan pencemaran air lah, ataupun fokusnya adalah more kepada sungai. Okay. So antara contoh pencemaran udara tu, pencemaran-pencemaran ni saya rasa semua yang menonton ni atau yang tengok webinar ni mesti boleh fikirkan sendirilah apakah contoh-contoh dia. Macam dalam gambar ni pun boleh nampak lah. Okay.
So, ini antara contoh-contoh dia. Kalau udara selalunya pembakaran terbuka lah. Okay. Jadi pembakaran terbuka ni, okay, untuk makluman semua adalah satu kesalahan lah di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling Seksyen 29. Okay. Kemudian dari segi air tu, pelepasan daripada effluent, daripada kumbahan, bunyi ni, bunyi motosikal. Okay, buangan terjadual ni selalunya daripada industri lah, ya, menghasilkan apa-apa buangan. Contohnya kalau kita pergi bengkel, kan, tukar minyak hitam. Okay, minyak hitam tu adalah buangan terjadual. So, pihak bengkel tu, dia kena hantar, lupuskan dekat premis yang dilesenkan oleh Jabatan Alam Sekitar. Okay, kalau di laut biasanya pertumpahan minyak lah. Okay, so ini adalah 6 jenis pencemaran yang biasa lah. Okay. Okay, so dalam Akta Kualiti Alam Sekeliling ni, okay, ada beberapa peraturan ni, okay, memfokuskan kepada beberapa aktiviti lah dari segi industri lah. Contohnya industri pembuatan, pemprosesan, okay, dari segi pengurusan buangan terjadual, ya, aktiviti-aktiviti yang tertakluk dengan EIA, okay. Kemudian ada pelepasan daripada bunyi bising lah, dan juga asap apa semua tu dari kenderaan motor. Jadi ada beberapa peraturan yang tertakluk bawah akta kita ni lah. Baik, okay. So hari ni kita tengoklah jika pencemaran, okay, air lah, pencemaran air. So ada satu seksyen di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling ni lah, okay, iaitu Seksyen 25/1, okay, yang mana maksud dalam seksyen ni adalah melainkan jika dilesen, tiada seseorang boleh mengeluar, melepas atau meletakkan apa-apa benda berbahaya kepada alam sekeliling, pencemar atau buangan ke dalam mana-mana perairan daratan. Perairan daratan ni contoh dia sungai, parit, carut-carut air, carut sungai semua tu, dengan melanggar syarat-syarat yang boleh diterima yang ditentukan di bawah Seksyen 21. Okay, Seksyen 25 ni berkait dengan Seksyen 21. Seksyen 21 ni adalah kuasa untuk menteri membuat undang-undang lah ataupun peraturan. Okay. Okay, so kalau disabitkan kesalahan di bawah Seksyen 25 ni, okay, denda, okay, jika disabitkan kesalahan lah, okay, kita bawa kes pergi mahkamah, hakim menjatuhkan hukum, denda dia adalah tidak lebih RM100,000 atau penjara tidak lebih 5 tahun atau kedua-duanya sekali, ya. So dekat sini kita boleh nampaklah terma RM100,000 tu atau penjara, bukan dan penjara, ya. Ini saya kongsikan lah, okay. Kadang-kadang kita mungkin tak faham kenapa ada kes-kes, contohlah kes-kes yang kita dengar ke, kenapa dia tak kena penjara apa semua tu kan. So dalam setiap undang-undang law, kena tengok ayat dia lah, atau dan semua tu lah, okay. So kita tengok Seksyen 34B ni, okay. Seksyen 34B ni adalah larangan, ya, larangan terhadap penempatan, peletakan dan sebagainya lah, buangan terjadual. Fokus on buangan terjadual lah, okay. So buangan terjadual ni kita ada dalam kita punya akta, ada satu peraturan, iaitu Peraturan Kualiti Alam Sekeliling Buangan Terjadual 2005 lah, okay, buangan terjadual 2005. So dalam tu adalah dia punya satu jadual pertama tu ada list buangan terjadual tu lah. So semana-mana orang yang letakkan buangan terjadual dekat mana-mana lah, dekat atas tanah ke atau tepi sungai, okay, jika disabitkan kesalahan di bawah seksyen ni, okay, dia boleh dipenjara tidak melebihi 5 tahun dan denda, dan ni ada ayat dan denda tidak lebih RM500,000. So maknanya nanti kalau kita bawa kes tu di mahkamah, hakim menjatuhkan denda, okay, dia kena denda tunai duit lah, denda duit, dan juga hakim kena jatuhkan penjara kat dia lah. Terpulang kepada hakim lah, ya. Ini kuasa hakim lah, kuasa mahkamah lah, okay. So ini saya nak cerita lah, okay, pasal kita punya seksyen-seksyen, okay. So tadi pencemaran pasal sungai tu apa-apalah, perairan daratan, pencemaran sungai tu, so ada beberapa peraturan di bawah akta kami lah, okay. So kita, Jabatan Alam Sekitar, kita bagi lesen kepada industri yang memproses minyak kelapa sawit mentah, industri yang memproses getah asli mentah, ya. Okay, ni memang kita bagi lesen lah. Kemudian kita ada juga peraturan untuk effluent perindustrian lah, ya. Jika sesuatu industri itu, okay, dia punya by-product ke atau produk ke, mesti akan ada yang guna air kan. So air tu dia kena rawat dulu, okay. Dia kena rawat, dia kena patuh kepada kita punya peraturan yang ni, okay, dia punya standard tu lah, okay, baru dia boleh melepaskan
sama ada ke dalam longkang ataupun dalam parit ataupun sungai lah. Okey, mana dia kena follow standard yang telah ditetapkan oleh Jabatan Alam Sekitar. Kemudian untuk pembahan ada juga. Okey, kemudian daripada sisa pepejal ataupun tapak pelupusan sisa pepejal, okey, sampah-sampah tu lah ada juga peraturan. Okey, kemudian kita ada juga perintah kualiti alam sekeliling untuk aktiviti yang ditetapkan lah. Okey, kita ada dalam kita punya akta, okey, ada satu perintah lah, perintah untuk EIA punya projek lah. So dalam tu ada jadual pertama dan jadual kedua. Okey, ada aktiviti-aktiviti yang tu lah yang mana kalau lah projek ke ataupun pembangunan yang dia nak buat tertaluk bawah kita punya yang perintah ni, dia kena buat EIA. Okey, kemudian seterusnya kita ada satu peraturan untuk bangunan terjadual yang saya sebutkan tadi. Okey. Ini kalau udara lah. Udara kita section 22. Yang tadi saya sebut tadilah pembakaran terbuka section 29A. Kalau disabitkan kesalahan adalah penjara. Ya, penjara lah. Ini tersilap wording sikit lah. Dia tidak apa. Ini bukan dia punya ini bukan bawah section 29A lah. Ini typo sikit, saya tersilap. Okey, tapi kesalahan lah pembakaran terbuka tu adalah satu kesalahan lah di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974. Okey, ni peraturan je lah, saya tak go detail lah. Ni antara yang ada untuk udara. Okey, jadi kita dah ada tengok tadi lah akta, kita dah tengok peraturan. Okey, jadi macam mana sebenarnya pegawai Jabatan Alam Sekitar ni buat kerja? Okey, so bila pegawai kita ni, tim kita pergi ke lapangan, pergi ke kilang lah, contoh dari industri. Okey, so kita tengok kalau dia ada buat kesalahan apa, macam manalah tengok kesalahan dia. So ada beberapa tindakan yang kita boleh ambil lah. Antaranya field citation, notis arahan, compound. Okey, so kalau kesalahan dia serius, kita buat POK lah, penahanan operasi kelengkapan. Okey, kemudian kita buka kertas siasatan lah untuk bawa kepada TPR, okey, untuk buat pendakwaan lah, bawa ke kes ke mahkamah lah. Okey, kemudian untuk EIA kita ada, dan juga kalau ada EIA dia melanggar syarat EIA kita boleh perintah henti kerja. Okey, kalau untuk kilang kelapa sawit ke kilang getah ataupun kilang PYDT BT buangan terjadual yang kita lesenkan, kalau dia melanggar syarat lesen yang kita keluarkan, kita boleh gantung lesen dia lah. Jadi dia tak boleh beroperasi. Okey, ini antara tindakan yang kita boleh ambil lah. Okey. Ni pegawai kita, dia buat penahanan operasi kelengkapan lah. Okey, sebuah kilang, okey, disyaki melepaskan effluent lah. Effluent tu nampak lah pencemaran tu jelas. Jadi kita buat penahanan operasi kelengkapan lah. Kita sita dia punya alat yang untuk ni lah. Alat dia punya lah. Kita bukan sita kilang. Kita sita alat dia untuk yang dia buat proses semua tu. So dia tak boleh jalan. Okey, tak ada production lah. Maknanya dia tak boleh buat production apa-apa lah. Okey, ni kilang penapisan minyak makan, minyak masak tu. Okey, Syaki ada melepaskan effluent melebihi had tu. So kita buat penahanan operasi. Dan pegawai kita juga dia boleh dia ambil sampel lah. Sampel ni kita ambil dan kita hantar ke Jabatan Kimia. Okey, Jabatan Kimia. Jadi ni saya nak tunjuk ni yang kita nak cerita ni pasal pencemaran sungai nanti. Okey, so yang ni yang apa yang berlaku lah. Okey, apa yang berlaku di lapangan. Saya ceritakan sikit lah. Ni just operasi lain lah yang jabatan kita ada buat. Kita ada juga buat enforcement EIA apa semua tu. Jadi kalaulah kesalahan itu adalah serius, okey, kita boleh buat dalam kita punya akta kita ada kuasa untuk menangkap. Jadi ni kita pernah tangkap pengurus dan juga pengarah. Kita tangkap pengurus dan pengarah syarikat yang disyaki mencemarkan sungai lah. Okey, ada pelepasan yang memang buat pencemaran lah. Kita tangkap, kita kerjasama dengan pihak PDRM. Okey, kita buat masuk dia dalam lockup lah. Kemudian kita rakam percakapan dia. Okey. So kita buat penahanan operasi kelengkapan pun kita buat jugalah. Okey, jadi nak bagi tahu penjenayah alam sekitar ni pun penjenayah alam sekitar lah kita panggil. So jangan ingat Jabatan Alam Sekitar ni biasa-biasa, orang kata biasa-biasa. Kita boleh tangkap. Kita ada kuasa untuk menangkap. Section kita pun ada yang ada untuk tangkapan. Okey. Kemudian kita juga ada buat siasatan aduan lah. Okey. Ni contoh kes klasik lah. Okey.
bila dia gagal menguruskan buangan terjadual dengan baiklah. So kita boleh compound. Kenapa? Kita dia kalau hujan ni kena dekat yang buangan terjadual tu, tak ke dia benda tu mengalir masuk ke longkang semua tu, longkang pula masuk ke dalam parit dan masuk ke sungai. Jadi banyaklah. Ini dalam kilang lah. Ini kita pun verifikasi demi sistem kawalan apa semua tu. Ini untuk yang kita siasat di projek EIA lah. Okay. Jadi implikasi dia, ini implikasi kepada kilang lah. Implikasi kepada kilang-kilang ni, okay. Ni kalau dia kita buat buka kertas siasatan, kita bawa ke mahkamah. Okay, kita bawa ke mahkamah, dia mengaku salah. Okay, dia kena denda lah. Okay, kena denda. Tapi kita tengok dekat sini lah contoh yang satu kilang ni, okay. Untuk pengajaran lah, untuk pengajaran dan pembelajaran, okay. Okay, sungai yang terlibat dekat sini, Sungai Simpang Kanan lah. Siapa sini orang Batu Pahat mungkin kenal lah sungai ni. Okay, dia buat satu kesalahan di bawah peraturan kita lah, satu eflun perindustrian. Okay, dia telah melepaskan eflun dia. Kandungan ni kat sini yang standard dia ni adalah warna lah. Okay, telah lebih standard. So akan efek kat sungai lah. Okay, so denda dekat sini hakim jatuhkan RM40,000 lah. Okay, ini antara contoh-contoh lah. Okay, implikasi ni kepada industri lah. Dan juga kalau yang menonton ni mungkin ada yang kerja-kerja dengan industri ke, ataupun bakal lah, pelajar lah, bakal kerja dengan industri apa semua tu, boleh ambil ini sebagai pengajaran lah dan juga pembelajaran lah. Okay. Ini tengok dia punya kesalahan ni bawa effluent perindustrian. Maknanya dia melepaskan kandungan BOD ke, suspended solid ke, melebihi standard yang telah ditetapkan lah bawah peraturan kita tu. Ini contoh-contoh dia lah. Okay. Okay, jadi tadi tu kita dah tengok dah implikasi ketidakpatuhan. Okay. Kalau kilang tu tak patuh, dia kena denda lah. Dia kena denda, lepas tu kena post macam tadilah, post kat Facebook kan, nama kilang tu apa kesalahan dia, apa semua tu kan. Malu lah kalau orang tahu dia ni mana. Dan untuk staff pula mungkin dia segan lah kalau orang cakap ini bukan kilang kau ke kan. Itu implikasi dia lah, indirect lah. Okay, tapi dia dah melepaskan dah tadi tu effluent apa semua tu masuk ke dalam sungai. Jadi apa yang jadi pada sungai kita kan? So kita tengok lah. So sebenarnya berkaitan dengan kualiti air sungai kita, trend yang latest dan juga sumber pencemaran lah. Okay, apa sumber-sumber lah. Okay. So cerita sikit lah pasal sungai kan. Sungai, semua orang tahu sungai kan, mesti ada yang tak ada yang tak pernah tengok langsung sungai kan. Jadi dari segi takrifannya sungai ni, sungai ke caruk ke apa-apa aliran air yang secara semula jadi tu, okay, di bawah kanan tanah negara ni dikategorikan sebagai sungai lah. Okay. Dan biasanya sungai ni, anak-anak sungai ni dia mengalir daripada kawasan tinggi, okay, turun ke kawasan rendah. So jadi anak-anak sungai ni bergabung, dia membentuk satu sungai yang lebih besar. Jadi kebiasaannya kawasan hulu ataupun upstream lah kita panggil, biasanya dia sungai dia lagi kecil lah daripada yang di hilir lah. Biasanya hilir sungai dia besar kan, sungai dia besar, dalam semua tu. Jadi 90% bakalan air di Malaysia ni datangnya daripada sungai-sungai. 90% datang daripada sungai. 10% lagi mungkin datang daripada lain-lain lah. Air bawah tanah ke, recycle punya air kan. So mostly rakyat Malaysia ni, kita ni bergantung kepada sungai. Okay, 90% bergantung kepada sungai. Jadi sungai ni kita boleh tengok lah di bahagian hulu. Siapa yang pernah pergi macam camping site ke kan, masuk taman negara ke tu kan, mesti pernah tengok kan sungai-sungai macam ni. Sungai-sungai macam ni pun biasanya ada ikan-ikan yang unik kan, yang kita tak pernah nampak dekat yang kawasan ni, sungai dekat hilir lah. Okay, so air dia pun jelas, clear. Okay, so di bahagian hilir pula biasanya sungai dia besar. Air dia mungkin sedikit keruh lah, so kita tak nampak dalam tu ada apa kan. So secara asasnya ini adalah sungai lah kat Malaysia. Okay, dan juga dekat negara-negara lain jugalah. Okay. Okay, tapi yang kita faham sungai tu apa, okay, tapi kita sedar tak, kita semua sebenarnya adalah, kita semua tinggal dalam satu lembangan sungai. Mungkin ada yang tahu, mungkin ada yang tak tahu, first time dengar terma lembangan.
Dan kalau dalam bahasa Inggerisnya adalah basin lah, river basin lah, lembangan sungai. So kita semua ni, tak kisahlah dekat Kedah ke, kat Terengganu ke, kan, dekat Pahang ke, kita sebenarnya tinggal dalam satu lembangan sungai. Tapi mungkin kita tak tahulah kita duduk dalam lembangan sungai mana. Mungkin lepas ni boleh cubalah korek-korek ke, cuba check lah kita duduk dalam lembangan sungai yang mana. Okay, so biasanya lembangan sungai ni ayat dia dalam slide ni agak lari sikit lah. Okay, biasanya lembangan sungai ni dia terpisah antara satu sama lain oleh disebabkan oleh topografi lah. Sama ada gunung ganang atau bukit bukau sekitarnya lah. Okay. Jadi nak senang cerita macam ni lah. Okay. Ni lembangan sungai. Okay. So hujan yang turun dia bergantung, sungai ni selalunya datang daripada air hujan lah, hujan yang turun. So hujan tu kalau dia jatuh dalam kawasan yang berbelatan tu, dia akan turun kat situ lah. Dia tak akan pergi yang sebelah satu lagi punya. Jadi dia akan membentuk sungai lah kat sini. Ni cerita lembangan sungai. Bentuk dia bukan bulat lah. Okay, bentuk dia ikut bentuk muka bumi lah. Okay, ada yang mungkin besar, ada yang mungkin kecil kan. So kita tengok nantilah. Ni kalau kat saya cerita ni yang dekat Johor lah. Okay, dekat Johor. So dalam daerah Johor Bahru ni ada beberapa lembangan sungai lah. Okay, ada yang kecil, ada yang besar. So macam saya tinggal di area Skudai. Okay, so saya duduk dalam lembangan sungai Skudai. Tapi bekalan air yang saya dapat, okay, bukan datang daripada lembangan sungai Skudai. Datangnya daripada lembangan sungai Johor. So mungkin kita pun kena aware lah. Okay, aku duduk dekat sini. Aku duduk dalam lembangan sungai ni. Tapi air aku datang daripada mana ya? Dia tak langsungnya kita duduk dalam sungai, contoh sungai Tebrau, dapat air daripada sungai Tebrau. Tak semestinya lah. Okay, so macam saya dapat daripada sungai Johor. Sungai Johor ni, lembangan sungai Johor ni besar lah. Dia membekalkan air ke seluruh kawasan daerah area Johor Bahru lah. Okay, saya tak dapat bekalan air daripada sungai Skudai. Sungai Skudai punya bekalan air dapat dekat area certain area Johor Bahru lah. Okay, ni cerita Johor lah. Cerita negeri lain saya tak pandai sangat lah. Okay, jadi nak bagi tahu kita semua nak tunjuk kat sini sebenarnya nak bagi tahu kita duduk dalam satu lembangan. Lembangan mana? Nanti boleh tengok sendirilah. Okay. So kita hidrologi ni air ni biasalah. Okay. Hujan lah, water cycle. Okay. Daripada laut, evaporation, condensation, air hujan tu turun, mengalir balik ke laut, pusing balik macam tu lah. Okay. Tu yang sungai kita tu. Kalau musim panas, musim kering, kita boleh nampak dia mungkin rendah sikit, kemudian pencemaran tu nampak sangat lah. Okay, sebab tak ada dilution factor daripada hujan lah. So hujan banyak pun okay, hujan tak banyak pun tak okay. Sorry. Kalau hujan banyak mungkin kita risau risiko banjir macam tu lah kan. Tapi dari segi pencemaran boleh jadi dilution factor lah. Okay, so nanti kita tengok seterusnya. Okay. So macam saya sebut tadi lah, saya cerita kat negeri Johor sebab saya jaga negeri Johor. Okay, jadi di negeri Johor ni, okay, kita ada Jabatan Air Sekitar, okay, kita memang buat program pengawasan kualiti air kebangsaan lah. Okay, program pengawasan kualiti ni, okay, bukan sahaja untuk sungai lah, untuk air, bukan sahaja, tapi untuk marine pun ada, okay, air bawah tanah pun ada dan juga udara pun ada. Okay, tapi untuk pembentangan pagi ni saya cerita berkaitan dengan sungai lah. Okay, jadi di Johor kita ada lebih kurang 227 stesen pengawasan manual. Okay, manual ni maksud dia ada pegawai, okay, yang akan pergi ke point-point tertentu dan akan buat pengukuran secara in situ lah. Ada probe, ada alat yang kita gunakan gitu untuk ukur certain parameter in situ. Kemudian kita juga ada ambil sampel lah. Sampel dah hantar ke lab untuk analisis. Okay, dan di negeri Johor kita ada stesen pengawasan automatik. Contoh dia macam dalam gambar tu lah. Okay, maknanya dia gunakan probe yang automatik, dia membekalkan data setiap 30 minit lah kepada pegawai. Kita ada satu sistem lah yang kita boleh access, dan untuk public pun boleh access. Okay, untuk public boleh layari laman web lah, type je rqims.doe. Nanti akan keluar satu laman web lah. Okay, boleh buka kat situ, boleh tengok bacaan latest. Okay, boleh tahulah contoh kita tinggal kat
mana? Contoh kat Selangor, Sungai Kelang kan, kita nak tengok, boleh buka dekat dalam web tu, tengok yang latest punya reading berapa. Jadi secara tak langsung kita sedar, oh sungai aku ni sederhana tercemar contohnya. So apa yang aku boleh buat untuk pastikan sungai itu bersih kan. So awareness tu kena ada lah. Okay. Kadang-kadang kita tak ambil tahu kan. So kita macam mana Jabatan Malaysia nak beritahu, kita buat satu laman web tu boleh tengok. Orang awam boleh tengok, pelajar boleh tengok, semua boleh tengok. Okay. So kalau kat negeri Johor ni yang kita pantau adalah 126 sungai lah. Sungai ada banyak Sungai ada banyak, ada beratus-ratus. Tapi yang kita pantau 126 ni, antara tujuan dia biasanya sungai tu adalah sungai utama yang membekalkan air mentah lah untuk loji rawatan air. Dan juga kalau situ adalah kawasan macam ada industri ke, ada kawasan-kawasan yang pembangunan ke, kita monitor kat situ lah. Okay. Tak semua sungai kita monitor lah. Satu Malaysia ada 1,000 lebih kita monitor sungai. Tak semua kita, sungai ada banyak, kita tak monitor semualah. Okay. Baik. Okay, tadi tu kita dah tengok dah lah. Okay. Jadi macam mana sebenarnya kita menentukan kualiti air sungai ni? Okay. Ada orang dia ada kuasa ke? Dia tengok je sungai tu, scan terus dapat nombor. Itu memang power lah. Kan? Tak payah hantar lab apa semua tu, dia boleh tahu dah nombor dia berapa tu. Itu memang power lah. Okay. Jadi bagaimana kita nak mengukur kualiti air sungai ni, ada beberapa parameter lah. Biasanya dari segi kimia, fizikal dan juga biologi. Okay. So dalam gambar tu pegawai saya tu dia tengah explain pada inilah penduduk kampung. Okay, kita bawa satu alat tu, kita bagi tahu cerita kat orang kampung tu lah berapa dia punya parameter untuk oksigen, conductivity ke, total dissolved solid, semua tu lah kita cerita kat orang kampung tu lah. Mungkin dia taklah faham sangat, tapi at least kita dapat explain pada dia lah. Okay, jadi had untuk setiap parameter pula adalah berdasarkan kegunaan berfaedah air sungai tu. Maksud dia apa? Nanti saya explain next slide. So kena faham lah, kita ukur kualiti air sungai ni berdasarkan parameter kimia, fizikal dan juga biologi. So parameter kimia ni ada macam-macam, ada banyak. Tapi kita tak adalah nak ukur semua kan. Kalau nak ukur semua, banyaklah. Sampel kena ambil, kena hantar lab, nak kena tunggu tu lama sikit lah. Jadi ada certain parameter kimia ni yang betul-betul penting kita ambil kira lah. Biasanya dissolved oxygen lah, DO ni penting. Biasanya untuk haiwan-haiwan dan juga tumbuhan lah. Kemudian ada pH. pH ni biasalah, pH kita selalu dengar kan, pH. Kemudian conductivity. Kemudian ada chemical oxygen demand, biological oxygen demand, pesticide, heavy metal, kemudian ada nitrogen species, and ammoniacal nitrogen, anhydrous ammonia, kan. Dan macam-macam lagi lah, etc. lagi lah. Ni saya ceritakan sedikit lah supaya kita dapat gambaran parameter kimia tu apa. So parameter kimia ni, macam mana kita nak dapat dia punya reading kualitatif dan kuantitatif tu, ada alat yang kita boleh guna lah, probe yang kita boleh guna, ataupun kita ambil sampel dan hantar ke lab. Kemudian parameter fizikal. Parameter fizikal ni dari segi temperature lah, kemudian total suspended solid, TSS lah, total suspended solid, TSS ni apa je terampai lah, kemudian turbidity. So kalau kita tengok sungai macam air teh tarik tu, mungkin tinggi dengan total suspended solid lah, turbidity dia tinggi sikit lah. Yang tu biasanya kita boleh nampak, kita boleh anggar-anggarkan lah ni apa semua tu kan. Kemudian parameter biologi ataupun mikro, yang biasa dia ada macam-macam lah, tapi yang biasa kita tengok adalah total coliform dan juga facial coliform lah, fecal coliform lah, E. coli. Kenapa? Fecal coliform ni biasanya datang daripada kumbahan sama ada daripada manusia ataupun ternakan. Jadi di Jabatan Alam Sekitar kita memang ada satu standard lah, standard kualiti air. Standard kualiti air tu dia adalah dia punya parameter tu apa, unit dia macam mana lah unit dia, kemudian dia ada kelas. Mungkin kita pernah dengar lah pasal kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5 ni mungkin pernah baca daripada paper ke, ataupun pernah baca buku sikit-sikit lah kan. So
macam mana kita nak menentukan kelas tu, sungai tu, biasanya berdasarkan dia punya, orang kata apa ni, kepekatan perimeter tadi tu lah. Okey, contoh yang kita boleh ambil adalah, contoh kita tengok yang baris pertama lah, ammonical nitrogen. Okey, kalau lah dalam kita ambil sampel, hantar lab, kita dapat reading. Okay, kalau kita dapat reading tu 0.1 mg per liter, maknanya dia kelas 1 lah. Okay, so kalau lebih 0.3 tu kelas 2, kalau tinggi lagi 0.9 tu kelas 3, kalau 2.7 tu kelas 4, kalau lebih daripada 2.7 mg per liter daripada sampel tu, dia duduk kelas 5 lah. Okay, kelas 5. So kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5 ni apa? 1 ni untuk apa? 2 ni untuk apa kan? Nanti kita tengok. Okay. Okay. Kelas dah ni. Okay. So tadi kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5 tu dia bukan sahaja dibuat lah. Okay. So kelas 1 ni kebiasaannya adalah dari semula jadilah sungai tu secara semula. Mungkin yang ni selalu kelas 1 ni kita nak dapat tengok pun mungkin di bahagian hulu lah. Okay. Di bahagian hulu yang memang dekat ceruk-ceruk ke yang kat dalam ke kan, yang memang tak ada aktiviti yang mungkin komersial ke, kediaman manusia ke, itu kan, macam dekat campsite ke, mungkin kelas 1. Okay, dekat kelas 1 ni biasanya ada ikan-ikan yang memang unik lah. Okay, ikan kelah ke apa semua tu kan, memang kalau kat hilir kita takkan nampak lah ikan tu. Sebab apa? Mungkin ikan tu dia sensitif sikit lah, kalau ada perubahan kualiti air sikit je dia dah tak boleh hidup. Okay, so biasanya kelas 1 ni, air kelas 1 ni secara praktikalnya tak perlu apa-apa treatment lah, rawatan. Okay, kecuali kat sini dalam kurungan sepatutnya memasak lah, masak air lah, jerang air lah. Okay, so kalau kelas 2, kalau air tu kelas 2, sungai tu kelas 2, biasanya conventional treatment required lah. Okay, kenapa ada kelas 2A, kelas 2B? Okay, A dengan B ni adalah perbezaan dia dari segi parameter dekat sini adalah dari segi parameter biologi lah, microbe lah. Okay, so yang mana boleh body contact tu lah, tak boleh body contact macam tu lah. Okay, so body contact ni maksudnya recreational use ni maksudnya kita boleh berenang dalam tu lah, berenang, buat aktiviti air dalam sungai tu lah. Okay, so kalau kelas 3, extensive treatment required, biasanya guna untuk macam livestock drinking macam tu lah. So kalau dah kelas 4, katalah sungai tu kelas 4 ke, atau air tu kelas 4, dia dah tak boleh guna untuk yang lain-lain lah, kecuali untuk irrigation je, pengairan saja. Okay, kemudian kalau kelas 5, memang tak boleh guna untuk apa-apa dalam air tu. Lalu orang kata kelas 5 ni sungai mati kan. So kena trik lah macam mana nak naikkan dia punya kelas tu. Okay, jadi kat sini saya nak sentuh ni kan, sebab ini online kan, susah nak nampak orang kan. So saya pun tak dapat nak interact sangat dengan orang. So saya ceritalah yang pasal conventional kelas 2 dengan kelas 3 ni. Okay, kelas 2 ni dia tulis kat situ conventional treatment kan. Okay, kelas 3 adalah extensive treatment. Okay, persoalan saya, okay, rasa-rasanya, okay, dekat Malaysia ni lah, okay, logi rawatan air di bawah operator semua tu, dia teknologi konvensional ke extensive? Cuba kita sama-sama fikirkan lah. Okay, so dan satu lagi, rasa-rasanya sungai yang kita selalu dapat bekalan air tu memang selalu duduk kelas 2 ke, atau kadang-kadang dia turun kelas 3? So kita boleh nampak lah kalau sungai tu selalu kelas 3 tapi kita punya treatment tu konvensional. So macam mana? Ni untuk kita sama-sama fikirkan lah. Okay, ini sambungan kepada standard quality air tadi. So tadi tu separuh je saya tunjuk, tapi sebenarnya banyak lagi. Dari segi ini, dari segi heavy metal, dari segi pesticide apa semua tu lah. Okay, ONG, oil and grease apa semua tu, ada banyak lagi standard tu. Okay, tapi macam mana kita ukur kualiti air tu? Takkan kita ambil kira semua ni kan? Nanti saya explain sikit lah. Okay, indeks kualiti air. Okay, indeks kualiti air ni adalah satu nilai kualiti yang kita berikan untuk beberapa parameter yang diukur lah. Okay, senang kata macam nombor lah, 95, 70, 20 kan. Macam kita jawab exam lah, kita dapat markah kan, 80 ke atas A kan, 35 ke 40 ke bawah dapat E, gagal kan, macam tu kan. Dia macam tu jugalah untuk kita nak nilai suatu kualiti air ataupun sungai tu, kita buat macam ni jugalah, nombor. Okay, so untuk
untuk mengukur kualiti air ni dia memang kena ambil sampel banyak lah. So ada beberapa besar data, okay. Tapi kita nak rumuskan, ringkaskan jadi satu nilai untuk orang awam faham, untuk kita faham lah, okay. Untuk kita cakap kat orang, cerita kat orang 70, 80 macam tu je kan. Kita tak adalah cerita okay, ammonium nitrogen bla 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 bla, dissolved oxygen bla 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 kan. So susah nak faham, okay. Okay, so bagi indeks kualiti air, okay, dengan DO ini kita menggunakan kaedah opinion poll formula lah, okay. Yang mana ini lama lah, bukan baru lah, ni lama dah, tahun 90-an, 80-an dulu, okay. Dirujuk panel pakar dirujuk, okay. Panel pakar dirujuk mengenai pilihan parameter lah. Tadi kan standard tadi saya tunjuk tadi, standard tu ada banyak kan. So takkan pakai semua kan. So mungkin ada certain parameter sajalah. Okay, yang mana kita rujuk dengan panel pakar. Panel pakar buat keputusan lah, pilihan. Okay, kemudian dia pun decide dari pemberat bagi setiap parameter. Mana lagi tinggi kan, mana yang dalam markah tu mana yang lagi penting kan, mana yang kurang sikit, macam tu lah. Okay. So jadi daripada banyak-banyak tadi tu, okay, kita cuma ukur 6 sahajalah, okay. 6 sahaja, okay. In the future kita tahulah, insyaAllah kita tahulah kalau ada tambah lagi, tapi setakat ni, sekarang ni baru 6 sahajalah, okay. Antara yang utama adalah dissolved oxygen, DO, kemudian adalah pH, okay, biasa pH, kemudian ada BOD, ada COD, kemudian ammonium nitrogen dan juga suspended solid, okay. Okay, BOD, COD, ammonium nitrogen, suspended solid ni, suspended solid ni dia yang biasa lah, okay, biasa yang dijumpai lah, sebab tu mungkin pakar-pakar ni pilih yang ni lah, okay. Kenapa tak ada heavy metal, kenapa tak ada micro, mungkin nanti in the future mungkin akan ditambah lagi lah, okay. Kita akan sentiasa improve lah benda ni. Okay, jadi ini antara contoh pengiraan dia lah, okay, bagaimana nak kira tu, tapi kita tak adalah, orang awam ni tak perlulah kira macam ni, okay. Kita dah buat laman web tadi tu, RQMS tu, rujuk kat situ saja, okay. Jadi parameter tu, pengiraan tu dibuat terhadap sub-index tu sendirilah, bukan terhadap parameter tu. So kita boleh nampak pemberat dia berbeza lah, untuk dissolved oxygen 0.22 dan BOD 0.19, so semuanya indeks tu mesti duduk di bawah antara 0 hingga 100. Dia ada pengiraan dia sendirilah. Jadi dengan itu bila dah tentulah dah kita tadi apa tu? Sampel nak hantar lab dapat dia punya result tu, itu yang kita masukkan nombor-nombor semua tu. Kemudian bila dia dapat nombor, contoh satu nombor 82. Itulah 82 kan. So 82 tu biasa dia akan duduk kat kelas mana kat sini. Kalau kita tengok 82 mungkin dia akan duduk kat dalam kelas 2 lah. Okey, kelas 2 76.5 sehingga 92.7. Okay, dia akan duduk dalam kelas 2. Okay, dari segi kategori sama ada dia bersih, sedang cemah, dia duduk dekat bersih lah, sebab dia IKA untuk bersih 81 hingga 100. Jadi ini yang untuk pemahaman orang awam lah, untuk pemahaman kita lah yang mudah, nombor tu kan. 82, 70 duduk mana, apa semua tu. So tadi saya dah sebut tadi pasal kelas kan. So kalau kelas 2 tadi, contoh 82 tadi, kelas 2, apa dia tadi? Air itu ataupun sungai itu conventional treatment lah. Maknanya kena rawatan konvensional lah untuk treat air itu untuk kegunaan. Kemudian mungkin boleh untuk body contact lah, maknanya rekreasi, okay. Kemudian untuk fisheries, apa tu, ikan-ikan, mungkin certain ikan yang mana yang sensitif dia masih lagi boleh bertahan lah. Mungkin kalau dah sungai tu kelas 4 dia tak boleh hidup langsung lah, okay. So ni nak bagi faham lah, nak bagi mudah faham, okay. Baik, tadi yang ada 6 parameter tadi tu, okay. Antara 6 parameter tadi tu, okay, ada 3 parameter utama lah, okay, yang selalu menyebabkan pencemaran. Apa itu? BOD, ammonium nitrogen dan juga suspended solid. Okay, BOD, ammonium nitrogen, suspended solid ni datang daripada mana? BOD ni biasanya datang dari sisa kumbahan lah, okay. Sisa kumbahan tu datang daripada mana? Datang daripada kita jugalah, okay. Jadi kalau kita membuang tu, ada loji rawatan kumbahan lah, tahu kan ada loji rawatan kumbahan kan, bayarlah, minta bayarlah bil apa semua tu lah, jangan tak bayar. Kalau tak bayar macam mana diorang nak treat benda-benda tu. So kita semua ni main peranan kan, mainkan peranan kita. Apa yang kita boleh mainkan, mungkin kita bayarlah kita punya bil apa, tak kisahlah bil apa, bil air, bil api apa semua tu, kita bayar on time, okay.
Kemudian datang daripada pelepasan effluent daripada industri, okey. Pengelangan, berasal pertanian, apa semua tu macam-macam lah, okey. Kemudian ammoniacal nitrogen ni biasalah aktiviti peternakan, datang juga daripada kumbahan juga, okey. Datang daripada kumbahan juga. Kemudian suspended solid, biasanya daripada kerja-kerja tanah lah, okey. Biasa nak membuat pembangunan sesuatu projek tu, mesti ada kawalan pencemaran. Kalau hujan, sedimen-sedimen apa semua tu, kena kontrol kan. Jangan masuk ke dalam parit ataupun sungai lah. Okey. Okey. Trend sungai tercemar, ni di negeri Johor lah. Kita ni pasal trend lah. Okey. So 2017 sampai 2019 tu memang tinggi lah, ada banyak. Tapi Alhamdulillah ada pengurangan lah yang mana kita harapkan trend ni semakin menurun lah. Semakin menurun dan tidak akan meningkat lah. Okey. Ni status kualiti air lah. Okey. Ni dekat tahun 2022 lah. Okey. So ada beberapa yang telah akan diambil tindakan lah. Okey. Tindakan dekat sini antara dia kita buat kajian TMDL. Kita juga ada rancangan kawasan khas lah. Okey. Kita nak improve. Okey. So kebanyakan isu-isu dia dekat sini adalah disebabkan adalah daripada industri lah. Mungkin kawasan memang kawasan yang berat. Pasir Gudang tu memang kawasan yang berat lah. Industri memang berat lah. Okey. Kemudian certain area macam Sungai Tebrau ada kawasan setinggan. Bila kawasan setinggan ni kumbahan biasanya tidak dirawat lah dengan proper lah. Okey. Direct masuk sungai, itu isu-isu yang kita kena tengok lah. Okey. So biasanya punca pencemaran ni, okey, ada punca tetap dan juga punca tidak tetap lah. Okey. Punca tetap tu biasanya takat pelepasan dia tu memang kita boleh nampak lah. Maknanya contoh kilang. Okay, dia ada satu pipe yang keluar masuk ke dalam longkang dan itu punca yang tetap lah. Okay. Kemudian punca tidak tetap, biasanya punca tidak tetap tu aktiviti pertanian lah, kerja tanah kan. Contoh maksud dia tidak tetap ni, dia tidak keluar daripada satu point. Dia boleh keluar daripada sana, dia tak ada satu point yang kita boleh boleh katanya ni tempat dia keluar saja, dia tak keluar tempat lain. Biasanya punca tidak tetap ni biasanya bila time hujan lah selalunya. Okay, so kita susah nak anggarkan berapa banyak pelepasan beban yang masuk dalam sungai lah. Okay, pencemaran yang masuk dalam sungai. Okay. So punca tetap ni ada macam-macam lah, ada banyak jenis. Okay, tapi tak semua tertakluk di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling lah. Okay, ada yang bawah bidang kuasa jabatan lain lah. Okay, so punca tetap kat sini adalah industri, jurutan kumbahan, pasar basah, restoran, food court, kolam-kolam ikan, livestock punya farm, car wash, kita cuci kereta car wash, landfill, dobi, laundromat, semua tu punca tetap kan. So bagaimana nak kawal pelepasan daripada tempat-tempat ni lah. Okay. Dari segi penerangan ni, kawalan ni memang ada yang tak jelas lah, tak clear daripada bawah siapa kan. Okay. Kemudian punca tidak tetap ni biasalah aktiviti pembangunan, urbanization dan biasanya hujan turun dan air tu semua, sedimen tu semua masuk dalam sungai. Ini punca tidak tetap lah. Ini ada peraturan yang tadi tu saya ada sebut tadi tu, bagaimana nak kontrol dengan pencemaran perairan daratan lah, khususnya sungai. Okay, ini kalau kita boleh tengoklah gambaran dia, gambaran point source dengan non point source tadi tu. Okay, kita boleh nampak punca tu datang dari bagai-bagai lah. Okay, daripada bagai-bagai tu daripada aktiviti manusia jugalah, apa yang kita buat lah. Okay, sampah, kadang kita ada sampah dalam kereta kan, kita pun tak fikir panjang, buang sampah tu daripada kereta kita kan. Kita campak atas jalan, kita ingat kan atas jalan tu tak masuk sungai. Kalau hujan turun, dia mengalir kan, air hujan tu bawa sampah tu mesti masuk dalam longkang tu akan masuk dalam sungai. Dia tak akan pergi tempat lain. So kita buat apa ada dia punya efek. Walaupun kita konon fikir tak masuk dalam mana-mana, sebab sungai kan point yang paling rendah kan. Semua yang mengalir akan pergi point paling rendah. Semua apa yang kita buang tak kisahlah apa pun akan masuk dalam sungai juga nanti. Kalau tak pergi kat kita punya landfill, dia akan pergi kat sungai. Okay. Kita boleh nampak lah. Okay. Semua masuk dalam sungai. Tak pergi tempat lain. Selain daripada yang punca tetap dengan punca tidak tetap tu, okay, dia biasanya dari segi pembuangan sisa haram lah kan. Dia campak masuk dalam sungai, dia lepaskan tepi sungai. Okay, dan satu lagi sampah. Sampah yang kita buang tu lah kan.
Dia akan biasanya akan efek kualiti jugalah. Selain dia efek kualiti air, akan juga efek yang dari segi estetik value lah kan. Kita pun kita pun tak nak pergi kat sungai yang ada sampah banyak kan. Tak menarik kan. So kita nak pergi lepak-lepak healing-healing dekat sungai yang cantik-cantik kan. Macam tu lah efek dia. Okay. Jadi ini adalah tadi saya sebut tadi lah BOD, ammonia dan juga suspended solid tu. So kita DOE kita buat anggaran okay, berdasarkan data-data yang kita ada lah. Okay. So kita buat anggaran okay, daripada pasar-pasar, daripada ternakan babi dan juga daripada sistem pengelolaan tumbuhan dan juga industri lah. Okay. So anggaran beban BOD yang akan masuk ke dalam sungai kat Malaysia lah, okay, lebih kurang 667.35 tan per hari. Okay. Senang faham tan ni, senang faham satu kereta Azia tu lah ataupun kereta kancil tu sekira 1 tan lah. Okay, so ada lebih kurang 667 biji kereta kancil yang masuk dalam sungai kita lah, kat Atas Malaysia lah. Okay. So sungai kita ni dia nak treat dia tu, dia kena tengok, ada nanti saya explain lah faktor-faktor dia lah. So kita boleh nampak dekat sini. Okay, kita tengok mana yang lagi banyak lah. Okay. So daripada sistem pengelolaan kumbahan ataupun sewage treatment system, lebih kurang 51% ya, masuk ke dalam sungai kita. Okay, sistem pengelolaan kumbahan ni daripada loji datang kumbahan lah. Kumbahan tu yang treat yang kita punya kumbahan lah. Kumbahan kita yang sama ada yang treat through loji datang kumbahan ataupun yang direct discharge masuk dalam sungai tu, anggaran ni lebih kurang 51% lah. So banyak datang daripada kumbahan dan juga daripada peladang ternakan babi lah. Ini adalah anggaran ya, tuan-tuan dan puan-puan, anggaran daripada 5 yang ni saja. Kita ada macam-macam lagi. Tak terhad daripada 5 ni je. So sebenarnya jumlah beban BOD yang mungkin masuk ke dalam sungai kita mungkin sebenarnya lagi banyak. Okey. Ini anggaran, okey. Tadi pun yang tadi BOD, sekarang ni suspended solid lah. Okey, suspended solid. Suspended solid ni daripada ternakan babi dan juga pengelolaan kumbahan tu 35% dan juga 51.86%. Tadi kan saya cakap suspended solid bila hujan kan. Jangan salah faham juga, kita punya kumbahan apa semua tu pun suspended solid lah kiranya suspended solid kita punya tu. So memang inilah yang akan masuk ke dalam sungai kita lah, lebih kurang 915 tan per hari. Ammonical nitrogen pun, ammonical nitrogen ni pun memang kita punya kumbahan jugalah. Okay, hasil daripada kita lah. Okay. So lebih kurang 70.33% masuk ke dalam sungai selepas dirawat di sistem pengolahan kumbahan lah. Okay. Okay. So ni anggaran lah. Taburan anggaran beban BOD mengikut negeri. Okay. So boleh nampak lah, ini anggaran saja. Okay. So Perak, Kedah, Selangor, Johor, Sarawak apa semua tu. So dia biasanya ikut bilangan punca dan juga inilah. Okay. So dianggarkan ni yang saya buat ni untuk Johor lah, untuk negeri Johor. Tapi kita boleh nampak lah negeri-negeri lain pun. Okay. Suspended solid pun sama. So banyak lah yang dihasilkan. Okay. Ammonical nitrogen pun banyak jugalah. Okay. Ni biasanya ni saya suka guna yang ni lah. Okay. Ini adalah untuk tahun 2021. Okay. Ini adalah stesen penguasaan automatik kita lah. Stesen penguasaan automatik kita ni maknanya dia automatik punya lah, bukan ambil manual. So dia membekalkan data setiap 30 hari lah. Okay. So yang kenapa apa Sungai Johor, contohlah Sungai Johor ni kan, intake semangga ni BOD 90%, ammonia 81%, suspended solid 62%. Ni apa maksud dia? Okay. Maksud dia dekat sini, okay, tadi kita dah tengok dah kelas 1, kelas 2 tu kan. Okay. So sepanjang tahun 2021 tu, okay, hanya 90% saja, okay, pematuhan kualiti air sungai tu di kelas 2. Kelas 2. Boleh faham tak apa yang saya nak masukkan sini? Maknanya 10% lagi tu dia kadang-kadang mungkin duduk dalam kelas 3. So yang sebab tu saya cerita tadi, saya cakap tadi, rasa-rasanya loji rawatan air dekat Malaysia ni konvensional punya ke ekstensif punya kan. So kalau maknanya nak beritahu sungai-sungai kat Malaysia ni, okay, kalau beban tu banyak sangat mungkin dia takkan duduk selalu dalam kelas 2.
Okey. Macam sini Sungai Johor BOD 90%, maknanya 10% lagi mungkin duduk dalam kelas 3 lah. Ammonia 81% je duduk dalam kelas 2, lagi 19% mungkin duduk dalam kelas 3. Kita tengok Sungai Skudai. Sungai Skudai ammonia dia duduk kelas 2 mungkin 29% saja. So, untuk makluman lah, kat Sungai Skudai ni memang ada satu loji rawatan air lah. Okay, dan Sungai Skudai ni kalau dekat negeri Johor ni, orang negeri Johor mungkin dia tahulah, dia faham lah. Isu Sungai Skudai ni selalu memang berkaitan ammonia lah. Okay, maknanya beban pencemar ammonia ataupun ni yang masuk dalam Sungai Skudai ni memang banyak lah, tinggi lah. Okay, so yang dia akan efekkan lah. Alright. Okay, harap semua faham lah cerita dia saya nak bagi tahu kat sini. Maknanya sungai kita ni tak sentiasa duduk dalam kelas 2. Okay, so kalau kelas 3, so adakah loji rawatan air kita mampu untuk merawat ni lah. Mungkin ada certain loji rawatan air tu memang dah upgrade lah. Okay, so bila kalau nak upgrade kepada ekstensif, biasanya kita lah pengguna, kita sendirilah kena bayar duit ekstra. Mungkin sebelum ni mungkin 50 sen 1 meter cube. Mungkin nanti next year RM1 pula 1 meter cube. Adakah kita sanggup untuk bayar RM1 untuk 1 meter cube? Untuk kebaikan kita juga kan. Contoh dia untuk kebaikan kita. Nanti kita dapat air yang lebih baik, bersih macam tu kan. Tapi adakah kita willing untuk bayar ekstra? Itu tepuk dada, tanya sendirilah. Okay. Jadi sungai-sungai ni, okay, sungai-sungai ni, okay, dia ada keupayaan untuk orang kata healing sendirilah. Healing sampai pagi ono kan, healing sendiri. Okay. Tapi kalau beban pencemar yang masuk ke dalam sungai tu lagi banyak daripada keupayaan dia untuk dia healing ni, okay, maknanya quality air dia akan sentiasa deteriorate. Okay, maknanya akan sentiasa kekal ataupun akan jadi lagi teruk. Okay. Jadi kita mungkin masa PKP dulu kita pernah dengar lah cerita sungai ni semakin baik, sungai ni jernih, ada minat, ada ikan yang telah kembali. Kita masa PKP kita pernah dengar lah. So kenapa jadi? Mungkin sebab masa tu ada certain industri ke atau apa ni tak berjalan kan. So di sungai tu tak dibebankan pencemaran dia masuk dalam dia, so dia boleh healing lah. Okay. Tapi sungai ni dia banyak faktor lah dia punya healing proses tu kan. Dia faktor florid dia, kadar alir dia, juga adakah saiz sungai tu kan. Sungai besar mungkin mudah lagi assimilate lah daripada sungai kecil kan. Dan juga keberkaitan bahan pencemar yang masuk dalam tu lah. Okay. Jadi ada banyak faktor lah kena tengok dekat sini. Tapi cerita dia dekat sini, sungai kita ni dia boleh healing. Betul, dia boleh healing. Kita tak payah, kadang-kadang tak payah teknologi yang advance pun, tapi cuma mungkin kita kena kurangkan beban pencemaran yang masuk. Maknanya kena ada lah. Okay, kalau student-student kat sini kena kreatif lah, inovasi. Ada contoh effluent yang dilepaskan, adakah boleh guna semula untuk benda lain kan, untuk hilang tu guna semula kan, benda-benda macam tu lah. Maknanya kita nak zero discharge macam tu lah. Okay. Kemudian antara faktor yang mempengaruhi adakah sungai itu tercemar ke tidak, banyak faktor juga lah. Contohnya faktor morfologi, faktor fizikal sungai itu kan. Biasanya mikroorganism dia memerlukan oksigen lah untuk penguraian apa semua tu kan. Kalau beban sisa organik itu besar, nanti oksigen pun kena guna banyak lah. Takut nanti deplete oksigen kat sungai tu, ikan-ikan pula mati kan. Macam banyak proses lah. So dia bukan simple chemistry kat sini. Dan sungai-sungai kita ni pun ada ciri-ciri unik lah semula jadi kan. Ada sungai yang ada kandungan besi yang tinggi, ada yang mangan yang tinggi, aluminium tinggi kan. Tapi bukan sebab dia tercemar, tapi sebab memang keadaan semula jadi kawasan tu lah. Contohnya kawasan tu tanah dekat situ kan. Okay. Biasanya contoh sungai mungkin kalau kat Johor ni selalu sungai yang warna-warna coklat, yang warna-warna macam kopi O ni kan. Kalau orang yang dekat area-area yang Pontian apa tu semua mungkin pernah selalulah kalau kita pergi lalu area Pontian ke Batu Pahat tu, Muar ke, dia nampak sungai warna kopi O coklat ni. Kadang-kadang sebab sungai ni adalah sungai di dalam kawasan gambut, tanah gambut, jadi sebab itulah dia warna hitam. So biasanya kalau air dekat sungai gambut ni biasanya lebih berasid lah. So bila lebih berasid ni, kalau dari segi WKI tadi kan kita 6 parameter tu kan ada pH, dia akan tarik markah tu turun sikit lah. Dia akan tarik sikit lah yang lain-lain tu. Jadi sungai ni pun macam-macam. So ni secara ringkasnya sungai dekat seluruh dunia ni memang tercemar lah.
Okay. Tapi dia boleh membesarkan diri dia sendiri kalau kita tak overload dia dengan banyak pencemar lah, ataupun mengurangkan aliran dia tu lah. Okay. Alright. So ni dia punya gist dia nak cerita kat sini. Kualiti air sungai ni dipengaruhi oleh pencemaran tu satu, kemudian faktor morfologi dan semula jadi sungai tu, dan juga ciri fizikal sungai lah, saiz dia, keadaan air sungai tu. Okay. So kalau sungai tu kecil, masuk pula banyak, tercemar lah. And so kalau sungai tu besar, masuk mungkin banyak, tapi sebab sungai tu besar, mungkin pencemaran dia tu, kualiti air dia tu takkan dia teruk-teruk sangat lah. Ni dah cerita pasal sungai. Sungai ni mengalir ke mana? Mengalir ke laut. So kena tengok air marin juga. Biasanya air marin ni selalu kita tengok dekat kelas E ni lah, ataupun muara sungai. Okay. Ni cerita kat Johor je lah. Cerita kat Johor. So kita boleh nampak lah trend-trend kan. Ada certain kuala sungai ni kan. Dia ada apa? Dia ada apa? Ada yang okey, ada yang tak okey kan. So kalau kita berjaya kurangkan yang sungai punya pencemaran, insyaAllah secara tak langsung kuala sungai pun akan menjadi lebih elok lah dia punya indeks. Okay. Ni biasalah keluar kat paper kan. Ni Johor punya cerita lah, keluar kat paper apa semua tu. Okay. Ni yang saya sebut tadi lah. Okay. So data kualiti air ini boleh diakses oleh semua orang lah. So boleh tengok. Okay. Just layari je laman web ni tadi tu. Okay. Layari je laman web ni tadi tu, insyaAllah lepas tu dah boleh tengok lah. Duduk kat mana kan, kita duduk kat mana, tengok sungai yang dekat kita. Sungai apa yang kita ada. Mungkin kita pun tak tahu rupanya, ada sungai belakang rumah aku kan. Cuma tak nampak, mungkin sebab ada pokok-pokok sungai, kita tak tahu rupanya belakang rumah kita ada sungai. Boleh check dekat situ. Okay. Saya rasa setakat tu saja daripada saya lah. Okay. Okay, sebab online ni saya susah sikit nak berinteraksi. Selalunya kalau dapat berinteraksi dengan orang tu macam best sikit lah kan, boleh tanya soalan macam tu kan. Tapi sebab online, so takut saya shock sendiri je lah kan cerita. Okay. So insyaAllah saya harap pembentangan saya pada hari ni lah, pagi ni, okay, sedikit sebanyak lah. Okay. Harap tuan-tuan dan puan-puan yang menonton dapat sedikit sebanyak ilmu lah. Okay. Kalau ada salah silap daripada saya tu, salah info tu, bolehlah tegur kan. Kita ni pun sama, saya pun masih belajar. Okay. Kalau ada info-info yang latest ke, yang baru ke, boleh PM, DM kami kan. Kami boleh improve. InsyaAllah saya serahkan semula kepada puan pengacara majlis lah. Okay. Saya tak salah ada Q&A. Okay, baik. InsyaAllah mana yang saya boleh jawab, saya cuba jawab. Kalau yang tu yang mungkin perlu dirujuk kemudian, saya rujuk semula lah. InsyaAllah saya serahkan pada pengacara majlis. Okey, nampaknya kita sudah pun mendengar input-input yang telah disampaikan daripada Cik Amirul sebentar tadi. So sekarang kita beralih kepada sesi soal jawab. Bagi peserta yang mempunyai sebarang pertanyaan atau persoalan, bolehlah tanya kepada Encik Amirul. Okay, so dekat sini ada yang komen. Dia cakap sungai termasuk dalam kategori air mutlak, suci lagi menyucikan. Bagaimanalah kategori air menurut Islam dari sudut suci berdasarkan warna, bau dan rasa? Bagaimana keterkaitannya dengan WKI? Itu soalannya untuk Cik Amirul. Setakat ni itu soalannya, lain tak ada lagi. Okay, sungai termasuk dalam kategori air mutlak. Okay, betul, suci lagi menyucikan. Manakah kategori air menurut Islam dari sujud? Ini berdasarkan mana-mana. Baik, ni WKI ni, okay, kena fahamlah kenapa diwujudkan WKI ni. Bukan negara kita je, negara-negara lain pun dia ada wujudkan satu indeks lah. Okay, macam mana nak mengukur kualiti air sungai tu. Okay, so dari segi Islam biasanya dari segi warna, bau dan rasa lah, maknanya air tu suci lah, suci dan menyucikan. So WKI ni keterkaitan dia tu, okay, dari segi saintifik dia lah untuk ukur kan. So biasanya kalau dah suci ni, okay, kalau 92.7 ke atas, kelas 1 tu kita anggap suci lah, suci dan menyucikan. Okay. Jadi kalau dari segi warna, bau dan rasa tu, mungkin agak suka jugalah saya sebenarnya nak ni kan, sebab
kita dari segi saintifiknya kita gunakan WKI lah untuk bagaimana kita nak kategorikan air tu lah. Okey. Jadi wallahu alam, saya serahkan pada macam-macam. Okey, Cik Amirul, ada lagi orang yang tanya, selain daripada denda atau saman, adakah langkah dan aktiviti lain yang disediakan untuk mendidik ataupun memberi kesedaran kepada pihak industri tentang pematuhan AKAS? So, boleh Cik Amirul jawab untuk soalan tu? Okey, dari segi aktiviti okey. Di Jabatan Alam Sekitar kita memang ada buat lah aktiviti pendidikan dan juga kesedaran lah, okey. Bawah kita punya akta pun Seksyen 3 kurungan L tu memang ada minta kita untuk buat macam program-program kesedaran lah. So kita pun ada platform masyarakat alam sekitar, okey, dan juga kita ada kerjasama dengan mana-mana agensi lah, tak kisahlah sekolah ke, IPT ke, agensi swasta ke. Kalau ada program-program kesedaran yang nak dibuat bersama Jabatan Alam Sekitar, kita akan support lah. Okay. Memang ada, kita pun ada sambutan Hari Alam Sekitar Negara. Baru saja bulan 10 hari itu, kita buat sambutan Hari Alam Sekitar Negara peringkat kebangsaan. Okay. Di Johor lah, Johor sebagai tuan rumah, yang mana Permaisuri lah, dulu Yang Maha Mulia Permaisuri Johor telah merasmikan lah sambutan Hari Alam Sekitar Negara tersebut. Kemudian kita juga ada kerjasama dengan PBT lah, okey, PBT untuk buat program-program kesedaran tu lah, okey. Dan untuk pematuhan AKAS ni juga kadang-kadang kita memang ada buat seminar, okey, seminar kepada industri lah, pihak industri. Ada juga industri yang panggil kita untuk bagi ceramah. Macam saya punya slide ni pun slide yang sama saya gunakan. Saya bila industri panggil, slide yang sama saya gunakan. Saya cerita pada mereka lah implikasi ketidakpatuhan dari segi diorang lah, industri kena denda apa semua tu lah. Kemudian apa implikasi kepada kita lah, mereka pun orang awam juga kan, punya kerja industri orang awam juga kan. So kalau sungai tercemar, apa impact dia? So ada yang macam baru tahu, baru faham kan. So secara tak langsung itulah apa yang Jabatan Alam Sekitar laksanakan lah. Okay. Okey. Soalan yang seterusnya, adakah AKAS 1974 ni melibatkan ketidakpatuhan daripada komuniti perumahan? Ketidakpatuhan daripada komuniti perumahan dari segi apa tu? Itu yang kena clear sikit lah. Okay. Sebab memang kita punya akta ni fokus more kepada aktiviti-aktiviti yang mana kita lesenkan dan juga more kepada industri lah. Okay. So dari segi komuniti perumahan ni, adakah dari segi sisa pekerja apa semua tu, kalau itu di bawah agensi lain lah. Okay, agensi lain. Dan kalau untuk komuniti ni, setakat ni yang kita ada buat adalah pengumpulan e-waste lah, e-waste, electronic waste lah. Okay. Electronic waste ni memang di bawah akta kita adalah buangan terjadual lah, STP 110 lah. Okay. Itulah, kalau ni ketidakpatuhan tu kena clear sikit lah dari segi apa. Yang seterusnya, kita sedia maklum bahawa JAS memantau pelepasan efluen dari loji-loji kumbahan awam. Bagaimanakah pula pemantauan bagi loji swasta? Sebab hal ini yang kita sedia maklum, taburan loji swasta adalah lebih sedikit daripada loji awam. Kita pantau, okay, mana-mana loji yang tertakluk bawah peraturan-peraturan kualiti alat seliling kita, kumbahan awam ataupun swasta, mana yang tertakluk memang kita pantau lah. Okay. Contoh-contoh dia macam hotel-hotel yang mana ada LRK kumbahan sendiri tu, kita pantau. Memang dalam kita punya punca memang ada, memang kita buat enforcement jugalah. Okay. Cuma mungkin ada certain biasanya swasta ni dia mungkin macam dia tak tahu, dia tak tahu nak rujuk dengan siapa, macam mana nak buat apa semua tu. Benda-benda selalu isu yang macam tu lah, yang mana Jabatan Alam Sekitar kalau ada pertanyaan apa semua tu, memang kita akan bagi khidmat nasihat lah, khidmat nasihat mana yang berkaitan. Kita minta dia lantik konsultan untuk bantu dia, macam tu lah. Okay, pemantauan tu memang kita buat, sama ada awam ataupun swasta, memang ada lah. Kita pun ada memang bila buat enforcement, ada jadual yang kita buat. Kita jadual kena memang lawat LRT semua tu memang ada dalam kita punya jadual penguatkuasaan. Yang seterusnya, soalan yang
seterusnya, adakah kolaborasi diwujudkan oleh pihak JAS dengan agensi lain untuk meningkatkan komitmen semua pihak operasi dan orang awam terhadap tanggungjawab alam sekitar? Boleh Encik Amirul kongsikan pengalaman tersebut? Baik, biasanya dari segi kolaborasi yang biasa kita buat dekat sini adalah dari segi itulah SEPA lah, okay, communication, education, public awareness semua tu lah. Okay, mana kita buat program-program kesedaran dan kepada orang awam kan, kadang kita buat seminar kepada industri apa semua tu kan. Jadi yang ni memang sentiasa lah, memang setiap tahun pun memang kita buat, okay, sama ada on demand ataupun kita yang buat sendiri, memang selalulah kerap yang kita buat kan. Jadi untuk yang orang awam ni biasanya dia pengalaman saya lah, okay, tak semua minat. Cerita dia pasal minat kan, tak semua orang nak join kalau kita buat apa-apa yang macam aktiviti kan, tak ada, kurang sambutan, selalunya macam tu. Tapi kalau buat dengan memang pihak tu berminat, okay, dia memang plan nak buat program dengan kita, kita memang tak ada masalah, kita akan orang kata buka tangan lah kan, buka tangan, kita tengoklah dia punya cadangan projek apa semua tu, kita boleh proceed lah kalau okey. Tapi itulah isu yang saya setakat ni selalu memang minat tu lah, sedara orang awam tu memang rendah sikit lah. Okay. Okay, terima kasih Encik Amirul. So ni ada orang lagi tanya, maaf cuma nak tahu macam mana keadaan sekarang ni untuk kualiti air di sungai Kim setelah kes beberapa tahun lalu. Alright, okay. So untuk kualiti air sungai King ni, okay, boleh rujuk pada kita punya RQIMS tu lah, okay. Saya pun sebenarnya kalau boleh saya tak nak komen sangat pasal yang sungai King ni, sebab sebenarnya kes ni walaupun baru 2 minggu lepas lah telah dijatuhkan hukum, tapi masih ada lagi beberapa tindakan undang-undang lah yang akan diambil oleh kerajaan negeri lah. Jadi untuk sungai King ni, kita memang ada cawangan Pasir Gudang. So cawangan Pasir Gudang ni memang kita mana ada spesifik team lah untuk buat enforcement kat kawasan Pasir Gudang lah. Okay, ini untuk makluman semua lah. Okay. So memang ada team yang selalu buat enforcement. Okay, cuma kat Pasir Gudang ni, nak cerita punca dia memang banyak lah. Okay, memang sangat banyak lah. So setakat ni kalau nak tahu pasal kualiti dia boleh rujuk pada kita punya RQMS lah. Tapi memang ada beberapa projek yang telah dijalankan lah. Okay, saya rasa universiti pun IPTA pun banyak, UTM pun ada banyak buat projek lah di ada buat macam denai sungai, masalah denai dekat Sungai Selangkar apa semua tu. Kemudian JPS pun ada buat macam projek-projek tertentu lah dekat situ. Tapi di pihak kita yang dalam sekitar, kita memang buat enforcement lah. Okay, memang ada tim yang khusus lah kat Pasir Gudang tu. Okay, ni mungkin soalan yang terakhir atau lagi few questions after this. Dia tanya, Tuan Amirul, apakah ada usaha untuk mewujudkan kaedah last inspection chamber untuk memantau loji kumbahan najis atau industri-industri yang boleh mencemarkan sungai? Usaha untuk mewujudkan kaedah last inspection chamber untuk mantau loji kumbahan ni, setakat ni saya belum dengar ada usaha untuk yang ni lah. Okay, cuma isu dia loji kumbahan ni apa semua ni, okay, dia sebenarnya loji kumbahan kita ni satu, kita semua pun aware, diorang semua pun aware sebenarnya pasal yang kumbahan apa semua ni. Cuma memang ada beberapa projek yang nak dilaksanakan lah untuk naik taraf apa semua tu, tapi disebabkan kekangan peruntukan lah, ya itulah, kekangan peruntukan tu banyak projek-projek ni tak dapat dimulakan ataupun tertangguh lah. Okay, memang kita pun selalu mainkan upgrade loji, centralizekan sewage treatment plant apa semua tu kan. Tapi benda ni memang ambil masa sikit lah. Okay, so kita pun rasa yang kaedah untuk centralize ni apa semua ni dan juga untuk upgrade loji ni adalah more better option lah kat sini. Sebab tu saya sebut tadi, adakah kita masyarakat willing nak bayar. Sekarang ni mungkin bila idea bikin mungkin RM2 ke sebulan kalau tak salah saya lah. Kalau dia charge RM10 ke RM20 sebulan, kita willing tak nak bayar?
Tapi bukan dia sengaja-sengaja minta naikkan sebab nak untung apa, tapi sebab dia nak upgrade dia punya sistem semua tu. So, adakah kita masyarakat willing nak bayar untuk benda ni lah, untuk kesejahteraan kita lah. Itu yang ni. Okey, ni ada lagi. Dia tanya, setiap pelepasan efluen perlu patuh kepada Akar 1974. Namun, begitu didapati pencemaran masih berlaku disebabkan oleh tahap asimilasi sungai sudah berkurang. Bagaimana JAS menangani isu ini? Adakah cukup sekadar patuh kepada peraturan efluen yang sedia ada? Baik, okey, untuk makluman lah. Okey, kita pun memang aware lah pasal yang ni. Okey, sebab itulah sekarang ni kita di peringkat ibu pejabat kita, memang kita ada nak buat pindahan untuk peraturan-peraturan ni. Tapi biasanya pindahan ni dia bukan sekejap lah, 1 year, 2 year. Dia biasanya akan ambil masa lah. Kita dapatkan pandangan daripada pakar, pandangan daripada orang awam, apa yang perlu kita improve, apa semua tu lah. Okay, so kita sekarang ni tindakan yang tengah dibuat oleh JAS ni adalah untuk melihat semula peraturan-peraturan ni. Okay, adakah kita perlu stringentkan ni ataupun tambahan parameter semua lagi tu lah. So mungkin kalau ada tuan-tuan dan puan-puan ada dapat contohlah kat kita punya Facebook ke ataupun laman web kita ada minta macam bagilah pandangan ke apa perlu improve untuk ni, boleh minta tolonglah bagi sedikit sebanyak sumbangan idea tu. Memang sekarang ni kita memang tengah nak revise semula kita punya akta, kita punya peraturan, kita nak naikkan lagi apa denda maksimum semua tu, memang kita dalam tindakan jabatan lah buat masa sekarang ni. Okey, yang ada lagi tanya, negeri Selangor telah tambah baik denda pada pencemar. Adakah JAS ada cadangan untuk pindah akta yang melibatkan denda atau lain-lain yang berkaitan untuk memastikan penjenayah sungai dapat dikenakan tindakan secara berkesan? Sebab dengan denda yang sekarang membuka ruang besar pencemaran tu dia berulang lagi tau. Pencemar yang sama tu dia kerana denda yang dikenakan dengan rendah yang mampu dibayar oleh orang yang melakukan pencemaran tu. Okey, ni saya rasa macam saya sebut tadi lah. Okey, memang kita tengah revise semula kita punya akta peraturan semua tu lah. Okey, memang kita akan naikkan denda maksimum lah dalam kita punya ni. Tapi kita kena faham lah, okey, bila kita just bawa paper, bawa kertas siasatan ke mahkamah, okey, hakim yang akan decide berapa denda dia tu. So kita tak boleh nak kata hakim 100,000 lah, maksimum kita 100,000. Hakim dia punya kuasa lah, sebab kita punya law memang separate lah kan. Mahkamah punya kuasa, kita punya kuasa takat mana macam tu lah. Yang mungkin orang tak berapa faham lah. Okay, so bila hakim bagi denda rendah, diorang salahkan JAS kan. Tapi kita memang kita dah buat kes tu, hakim yang buat keputusan lah berapa denda apa semua tu kan. Mungkin tengok kesalahan, mungkin pertama kali mungkin hakim bagi rendah tu, itu memang keputusan yang amat arif lah, kita serahkan pada mahkamah. Okey, ni ada lagi. Pihak JAS ada mengeluarkan guideline bagi pemantauan proses loji kumbahan. Bagaimana jika praktis pemantauan yang ada sedikit ni boleh membuat perbezaan dengan yang disarankan? Praktis pemantauan ada sedikit berbeza dengan disarankan ni, saya tak sure dari segi apa. Cuma kita kena faham lah, okay, faham. So guideline yang jabatan keluarkan ni, okay, biasanya berdasarkan teknologi pada masa tu lah. Okay, teknologi pada masa tu, kefahaman pada masa tu lah. So mungkin by time, so ada teknologi baru, ada method yang baru apa semua tu. So mungkin dah ada yang lebih efisien apa semua tu. So kita dekat sini, kita jabatan kita pun kadang bukannya macam guideline tu A, kita pun A kan, kita pun faham teknologi sentiasa berubah, teknologi sentiasa upgrade, so kita akan improvise lah berdasarkan teknologi. So mungkin memang ada guideline yang memang ada lama, even kita punya ada certain guideline pun masih belum renew lah yang latest punya, tapi kita aware lah memang ada teknologi change apa semua tu kan. Kita tak adalah close minded sangat lah, macam tu lah. So mungkin dari segi pemantauan sedikit berbeza tu saya tak berapa sure lah apa yang dimasukkan kat sini lah. Sebab biasa kita pergi loji rawatan kumbahan, okay, kita tengok dia punya performa monitoring, kita ambil sampel dan kita hantar ke Jabatan Kimia, kita tengok lah dia punya apa tu,
dia punya pelepasan tu lebih standard yang kita tetapkan ataupun tak lah. Okey, mungkin tu sahaja soalan-soalan yang dikemukakan untuk Encik Amirul. Okey, so untuk pengetahuan semua, kita sudah pun berada di penghujung acara webinar ini. Dengan kesempatan ini, saya naklah sebelum kita bersurai secara rasminya, saya nak mungkin Cik Amirul boleh buat sedikit kesimpulan tentang apa yang telah dikongsikan hari ini kepada semua yang menonton kat webinar ni. Baik, saya simpulan nak bagi simpulan. So tak ada kesimpulan yang ni sangat lah. Cuma saya harapkan kongsian saya pada pagi ni tu sedikit sebanyak dapat orang kata ilmu sikit lah tuan-tuan dan puan-puan. Mungkin pertama kali dengar benda-benda tu semua, saya mungkin boleh hadam lah, okay? Dan juga apa yang saya kongsikan tu akan boleh mencentik kita punya pemahaman lah, okay? Pemahaman minda kita, hati kita kan. Macam saya sebut tadi tu lah, okay? Katalah kalau dinaikkan charge lah, charge apa pun, adakah kita willing untuk bayar lah, kan? Willing untuk bayar untuk kelestarian alam kita lah, okay? Saya rasa tak ada kesimpulan lagi kot saya nak buat, okay? Saya serahkan baliklah pada puan pengacara majlis lah. Okey, terima kasih Encik Amirul atas perkongsian yang cukup padat dan mudah untuk difahami oleh semua orang untuk hari ini. Sebelum saya menutup tirai webinar ini, saya akhiri dengan beberapa rangkap pantun. Kalau ada sumur di ladang, boleh saya menumpang-numpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, semoga kita bersua kembali. So, tidak dilupakan juga ingin saya ucapkan ribuan terima kasih kepada platform GCRF yang untuk acara webinar yang berlangsung sebentar tadi, dan jangan lupa untuk mengikuti dan like FB CGRF kita untuk mengetahui info terkini tentang sesi webinar yang akan dianjurkan selepas ini. Sekian, terima kasih.